Muka surat 203 ayat 105. 203 ayat 105. Surah At-Taubah. Okey. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Muka surat 203 ayat 105. Puan Asma atau Sofi tak ada ke? Tuan Sofi? Puan Asma? Ya Ustaz, dia ada di apa? PC sekarang. Dia apa? On the way Ustaz. On the way. Okey, baik, tak apa. Okey. Hari ini kita akan sambung surah At-Taubah ayat 105. Ianya berbunyi wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey. Wa dan Qul katakanlah. Qul katakanlah. Maksudnya Allah suruh Nabi SAW berkata. I'malu, beramallah kamu. I'malu, beramallah kamu. Okey. Fa maka, sa kelak ataupun nanti. Sa kelak ataupun nanti. Yara akan melihat. Yara akan melihat. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Amalakum, amalan kamu. Amalakum, amalan kamu. Wa dan rasuluhu, rasulnya. Wa dan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Wa dan sa kelak ataupun nanti. Turadduna, kamu akan dikembalikan. Turadduna, kamu akan dikembalikan. Ila kepada alimi yang maha mengetahui. Alimi yang maha mengetahui. Al-ghaibi yang ghaib. Al-ghaibi yang ghaib. Wa dan asyahadah yang nyata. Asyahadah yang nyata. Fa maka yunabbi'ukum, dia akan memberitahu kamu. Yunabbi'ukum, dia akan memberitahu kamu. Bi dengan ma apa yang kuntum kamu dahulu, kamu selalu ta'malun, lakukan, kerjakan, amalkan, semua boleh. Okey. Tuan Sofi, saya dah buat Tuan Sofi jadi host ya, Tuan Sofi. Baik Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Hari ini kita muka surat 203 ayat 105. Recording in progress. Kalau baca dia, Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, beramallah kamu, maka kelak akan melihat oleh Allah amalan-amalan kamu dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kelak kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata, lalu ia akan memberitahu kamu dengan apa yang kamu selalu kerjakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Ayat kita ni masih lagi menceritakan tentang golongan yang mana mereka mengaku bersalah. Mereka tahu mereka salah. Lepas mereka bersalah, mereka tak ada nak pusing-pusing. Mereka mengaku mereka bersalah. Golongan ni adalah golongan 1 ayat 102. Kalau baca boleh Puan Maisarah, page 203 ni, ayat 102. Tuan Safi tolong bawakan sikit kat skrin. Sekarang 105 kat skrin. Boleh tak? Boleh nampak 102. 102 ya. Ya. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk.
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisa. Golongan yang lain, golongan yang mengaku dosa-dosa mereka. Mereka ni ada campur adukkan amal. Maksudnya ada masa buat baik, ada masa buat dosa maksiat. Tapi mereka bertobat pada Allah lepas pada itu. Sebab itulah ayat kita sekarang, Allah Ta'ala kata, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Lalu, ayat 102, 103 kat skrin, Allah cakap kepada Nabi Muhammad, ambillah harta mereka sebagai zakat untuk menyucikan diri mereka, mencucikan harta benda mereka, kan? Kemudian Allah Ta'ala kata kat Nabi, lepas ambil harta mereka tu doakan mereka. Sebab mereka dah sungguh-sungguh taubat, kau doakan mereka. Kerana doa kamu itu menjadi sumber ketenangan bagi mereka. Okey. Ayat kita minggu lepas, Allah Ta'ala cakap lagi. Tanda Allah nak menerima taubat mereka, Allah kata, mereka tak tahu ke bahawasanya Allah ni yang suka menerima taubat, selalu menerima taubat. Dan Allah akan menerima segala sedekah, sumbangan, zakat dan sebagainya. Allah terima. Dia awak sungguh-sungguh nak taubat, awak ikhlas sedekah, takkan Allah tak nak terima. Okey, baik. Jadi untuk orang yang bertaubat, yang bayar zakat, yang sungguh-sungguh nak taubat, apa pesanan Allah pada mereka? Di 105 ni, pesanan Allah pada mereka ialah, beramallah kamu. Nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melihat amal-amal kamu. Rasul pun akan melihat amal kamu. Orang mukmin akan melihat amal kamu. Maksudnya ni apa dia? Cakap nak taubat saja tak penting. Masa minta zakat, bayar zakat saja, tu tak penting lagi. Lagi penting amalan kamu lepas kamu taubat. Contoh. Suami buat salah pada isteri, dia mengaku sungguh-sungguh tak nak dia buat salah pada isteri. Dia mengaku sungguh-sungguh kesalahan daripada isteri dan dia janji nak taubat, tak nak buat ada dosa dan kesalahan dia. Ini contoh. Okey. Yang penting bagi isteri apa dia? Yang penting bagi isteri bukan masa suami dia minta maaf, janji nak taubat, janji tak nak buat ada, itu bukan penting. Bukan tak penting, penting juga. Tapi yang lagi penting pada tu ialah tengok amalan esok lusa macam mana. Tak guna kalau hari ni cakap pada isteri, saya janji, saya taubat, saya tak nak buat dah. Contoh, ni sekadar contoh. Minggu depan buat balik. Bulan depan buat balik. So, apa faedah? Yang isteri nak tengok perubahan suami itu bukan pada masa dia minta maaf taubat tu. Amalan dia lepas pada itu. Ni contoh. Ni sekadar contoh. Samalah juga dalam ayat ni. Orang yang Allah Ta'ala puji tadi, yang bertaubat pada Allah Ta'ala tadi. Allah bukan nak tengok hari ni kau taubat. Allah bukan nak tengok hari ni kau punya bayaran zakat. Bukan. Itu saja Allah nak tengok. Allah nak tengok amalan kamu lepas pada ni. Allah nak tengok amalan kamu lepas pada ni. Boleh? Okey, baik. Ayat kita sekarang 105 ni hampir sama sikitlah dengan ayat minggu lepas, 2 minggu lepas 94. Tolong baca Puan Razilah boleh tak? Puan Razilah. Ayat 94 muka surat 205. Ya. 94 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka, yakni orang-orang munafik yang tidak turut berperang, akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kami tentang beritamu. Dan Allah akan melihat pelakuanmu, demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah, yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Okey, baik. Tuan Sofi boleh tak merahkan ayat kat skrin tu daripada wasayar Allah, Tuan Sofi boleh tak? Ayat kat skrin yang bahasa yang Quran punya lah, bukan terjemah punya Tuan Sofi, yang Quran punya. Wasayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turaddu. Tuan Sofi dah birukan dah sekarang semua satu ayat tu. Cuma saya minta daripada wasayar Allah. Daripada mana Ustaz? Wasiyarallah ya. Wasayarallah, kat situ. Daripada situ sampai habis. Okey, baik. Tak apalah tu. Okey, cukup. Terima kasih Tuan Sofi. Cuma termasuk dalam yang Tuan Sofi biar tu. Semua tengok kat skrin boleh. Semua tengok kat skrin. Saya nak tambahkan perbezaan. Poin saya yang Tuan Sofi merahkan kat skrin ni, wasayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Betul kan? Okey, yes. Daripada situ. Terima kasih Tuan Sofi merahkan. Okey, saya minta semua tengok ayat ni. Nampak tak apa beza ayat ni dengan ayat kita sekarang? Okey, yang Tuan Sofi merahkan ni, kita tengoklah kat skrin. Ayat kita sekarang apa beza ni? Ayat kita ni bunyi hampir sama. Terjemah yang dibaca oleh Puan Razilah tadi dengan terjemah kita 105 sama je. Betul kan? 95% sama. Ada sikit je beza. Apa beza dia? Siapa boleh tahu? Siapa boleh beritahu perbezaan sikit antara ayat 105 dengan yang Tuan Sofi merahkan dekat skrin? Siapa boleh beritahu? Ni dipanggil rahsia-rahsia tersembunyi dalam Al-Quran. Okey, baik. Saya beritahu. Dua perkara saya beritahu. Pertama, dalam ayat 94 ni, tidak ada perkataan Al-Mu'minun. Betul kan? Tidak ada perkataan Al-Mu'minun. Yang kat skrin, Puan Sofi merahkan tidak ada perkataan Al-Mu'minun. Sedangkan ayat kita sekarang, 105 ada Al-Mu'minun. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ada mu'minun. Kat situ tak ada. Itu satu. Nampak Kalau siapa tak perasan, boleh tanya terus. Saya cakap je, saya tak tahulah ada yang perasan tak perasan. Okay. Yang kedua, perbezaannya ialah dalam ayat kita sekarang, ada pesanan beramallah kamu. Ayat kita sekarang, beramallah kamu. Okay. Ayat kat skrin yang Tuan Sofi merahkan ni tidak ada pesanan pada orang-orang dalam ayat ni, beramallah kamu. Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Dua perbezaan tu. Jelas. Okey, baik, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Razilah, wakil bagi semua sahabat-sahabat. Okey. Kenapa dalam ayat kita sekarang Allah suruh Nabi cakap pada orang yang nak taubat ni, i'malu, beramallah kamu. Sedangkan ayat dalam surah ayat 94 ni tidak ada perkataan beramallah kamu. Tu Tuan Sofi dah share dua-dua, atas bawah. Bekerjalah kamu, kat skrin bekerjalah kamu. Okey. Maksud bekerjalah kamu tu beramallah kamu lah tu. Okey. Bezanya tahu tak apa dia? Ayat 94 Allah cerita tentang munafik. Ayat 94 yang kat skrin yang Tuan Sofi merahkan tu. Allah cerita tentang munafik. Saya terjemah balik yang kat skrin tu. Mereka akan minta uzur kepada kamu. Bagi alasan lah ketika mana kamu kembali nanti. Cakap pada mereka tak payah nak bagi alasan lah. Kami memang tak percaya bagi kamu. Allah dah cerita pada kami urusan-urusan kamu. Lepas tu, Allah tak cakap kepada mereka, beramallah kamu. Beramal. Apa mereka munafik? Nak suruh munafik beramal. Nak suruh orang munafik itu beramal. Tak ada faedah langsung. Jadi sebab tu, dalam ayat 94 ni, Allah tak suruh pun mereka beramal. Allah tak suruh pun mereka beramal. Allah hanya cakap pada mereka, nanti kamu punya amalan kamu punya amalan yang berserta kemunafikan tu, Allah Ta'ala akan tengok, Rasul akan tengok, dan kamu nanti akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui benda ghaib lagi benda nyata. Okey, nampak? Tu satu. Okey, tu satu. Yang kedua, dalam ayat kita sekarang, tak habis lagi ni. Dalam ayat kita sekarang, yang Tuan Sofi buat kat bawah tu, Allah cakap pada ayat ni, beramallah kamu. Kenapa? Kerana ayat kita sekarang cerita pasal orang Islam yang berdosa dan mencampur adukkan dosa dan kebaikan. Lalu mereka bertaubat. Maknanya di sisi Allah, orang Islam ni memang orang dah beramal sebelum ni. Orang Islam ni memang mereka orang dah beramal sebelum ni. Cuma masa perang Tabuk, mereka culah tak nak pergi, berat pokok tak nak pergi, berdosa lah masa tu. Tapi itu adakah dengan sebab mereka berdosa pada tu, sebab tak nak pergi Tabuk tu, amal mereka sebelum ni Allah Ta'ala tak kira langsung? Tak, masih dikira. Sebab tu, dalam ayat kita sekarang, Allah suruh Nabi cakap pada orang-orang yang nak taubat ni, beramallah kamu. Kerana apa? Allah mengiktiraf amalan orang yang bertaubat. Allah mengiktiraf, memberi pahala, mengambil kira amalan orang bertaubat. Adapun orang munafik yang tak taubat-taubat, orang munafik yang tidak
Tidak insaf daripada kemunafikan mereka. Mereka beramal ke, mereka tak beramal ke, nanti tak ada faedah apa pun. Sebab tu Allah tak suruh mereka beramal dalam ayat ni. Allah Ta'ala hanya galakkan mereka bertaubat. Adapun orang-orang yang dah bertaubat, ayat kita sekarang, dia dah taubat, dah sungguh-sungguh taubat, dah tunjuk penyesalan. Apa mereka kena buat? Teruskan beramal. Teruskan beramal. Okey, baik. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat 94, Allah cerita, dalam ayat 94, Allah sebut pada orang munafik, nanti Allah dan Rasul akan tengok amalan-amalan kamu. Baik. Ayat kita sekarang, Allah cakap, nanti Allah dan Rasul dan orang mukmin akan lihat amalan kamu. Tahu tak apa faedah orang Islam tengok amalan kita? Apa faedah orang Islam tengok amalan kita? Kita bukan nak menunjuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan nak menunjuk kebaikan. Bukan kita buat baik sebab nak suruh orang Islam tengok. Tak. Saya nak tanya, apa faedah orang Islam tengok amalan kita, amalan kebaikan kita, dengan orang kafir tengok amalan kebaikan kita? Contoh paling mudah macam ni lah. Saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang susah, tolong orang tak ada duit, saya belanja makan kat kedai, saya bawa pergi hospital orang susah. Jadi kebaikan yang saya buat tu, orang Islam nampak, orang kafir pun nampak. Contoh. So apakah perbezaan dia di sisi Allah kalau orang Islam nampak, orang kafir nampak? Bezanya ialah, kalau orang Islam nampak amalan kebaikan saya, mereka doakan saya, mereka berdoakan kebaikan saya, Allah terima tak doa mereka? Allah terima. Tapi orang kafir tengok kebaikan saya, apa faedah saya dapat daripada orang kafir tengok kebaikan saya? Tu point dia. Jadi kalau orang Islam tengok amalan kita, mereka suka tengok, mereka berpuas hati, mereka gembira, mereka tengok, mereka akan doakan kebaikan kita. Okey, ni pertama kena jelas. Tapi katakanlah orang Islam tengok amalan orang munafik. Dia munafik, tapi dia baik. Dia munafik tapi dia baik. Dia suka tolong orang, dia lembut kata-kata depan Nabi, dia tolong orang susah, dia bagi duit pada orang miskin. Orang Islam tengok kebaikan dia, orang Islam pun doa juga, ya Allah, dia ni baik semua, ya Allah. Pilih dia masuk syurga, ya Allah. Ada faedah tak, tuan-tuan? Saya nak tanya, ada faedah tak? Cuba jawab. Tuan-tuan. Ada, Ustaz. Ya, Tuan Safi apa dia? Tak ada faedah lah. Yes, tak ada faedah. Terima kasih Tuan Safi. Saya tanyalah takut saya cakap sorang-sorang. Maaf banyak saya tanya. Jadi kalau lah orang Islam tengok orang munafik beramal lalu mendoakan kepada munafik itu, apa faedah? Tak ada faedah langsung pun. Bahkan kalau munafik itu mati, orang Islam bersaksi atas kebaikan mereka. Orang Islam kata, Allah mati dah dia. Dulu masa dia ada, dia lah seumur surau. Dulu masa dia ada, dia rajin masak kat surau bagi orang makan. Dulu masa dia ada, dia seumur susu selipar kat surau. Dulu masa dia ada, kalau ekor rosak, pihak surau lambat, dia lah penduduk panggil orang baiki ekor. Contoh, ni sekadar contoh. Tapi dia tu munafik, 100 orang ke, 1000 orang ke, puji kebaikan dia, nanti. Tak ada apa faedah. Tapi kalau orang Islam beramal, orang Islam lain tengok, dan orang Islam yang tengok tu doakan kebaikan dia. Pertama ada faedah. Kedua, katakanlah orang Islam yang beramal tadi, orang Islam yang baik tadi mati. Matilah, mati sebab apa tak kisah, mati. Lepas dia mati, tuan-tuan dan puan-puan, orang bercerita kebaikan dia. Ada faedah tak untuk dia? Ada faedah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebut, saya lupa perawi dia, Nabi kata, Man syahidalahu arba'atun bi khairin wajabat lahul jannah. Siapa yang 4 orang bersaksi atas kebaikan dia, wajib baginya syurga. Apa maksud hadis ni? Bila orang tu mati, 4 orang menjadi saksi atas kebaikan dia. 4 orang ataupun lebih bercerita, bercakap-cakap mengenai kebaikan dia. Macam tadi lah, mati dah dia, Tuan Haji dia mati dah, Tuan Haji dia. Dulu masa dia ada dulu, surau kita bersih sebab dia lah. Dulu masa dia ada dulu, dia lah tukang tutup lampu masa orang balik. Dia lah mama sekali, datang buka surau pagi-pagi. Dia lah kalau ada gotong royong nombor 1 sekali. Orang nak cerita kebaikan. Jadi bila 4 orang atau lebih cerita kebaikan, dan dia kata wajib syurga bagi dia. Maksud wajib syurga bagi dia, mudah dia masuk syurga. Tapi kalau orang munafik yang baik, dia baik tapi dia munafik. 80 orang cerita kebaikan dia. Apa faedah? Tak ada faedah langsung. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita solat jenazah kat kampung-kampung, lepas imam bagi salam solat jenazah tu, lepas doa apa imam tu tanya makmum. Apa imam akan tanya makmum kalau solat jenazah kat kampung-kampung? Siapa tahu?
Siapa ada pengalaman solat jenazah kat kampung-kampung, lepas imam bagi salam solat jenazah, lepas doa apa imam akan tanya makmum? Tanya Ni. hutang. Apa Bukan. dia? Hutang Tanya. sendiri. Apa sebab Reda atas ni yang meninggal tu. Ampunkan dosa. Bukan tu poin dah. Apa Puan Asmah? Puan Asmah nak jawab betul tu? apa pendapat kamu tentang jenazah ini, kata siapa? Yes. Tu jawapan dia, poin dah. Bukan reda tak reda, poin dah. Tak apa, cuba jawab, tak ada masalah. Terima kasih. Tu, lepas solat jenazah kat kampung-kampung, tak tahulah kat bandar setengah tempat mungkin ada. Imam akan tanya makmum belakang. Apa pendapat kamu tentang jenazah ini? Maka makmum belakang pun jawab, baik. Betul kan? Apa pendapat kamu tentang jenazah ini? Baik. Yang tak kenal jenazah tu siapa tak tahu. Masa saya belajar tahfiz dulu, memang semua lah orang jemput pelajar tahfiz pergi solat jenazah. Orang jemput pelajar tahfiz pergi solat jenazah. Kita pergilah solat jenazah. Si mati tu kita tak kenal pun siapa. Kita tahu lelaki perempuan je jenazah. Tu je kita ambil tahu. Sebab ada doa, Allah maghfirlahu ke Allah maghfirlaha. Tak kenal pun jenazah. Tak pernah jumpa pun dia masa dia hidup, kita tak pernah jumpa dia. Tiba-tiba imam pun tanya, apa pendapat kamu tentang jenazah ini? Kita yang tak kenal dia. Baik. Kenapa imam tu cakap macam tu? Sebab nak beramal dengan hadis tadi lah. Sebab Nabi sebut siapa yang 4 orang bersaksi atas kebaikan dia, wajib syurga bagi dia. 4 orang bersaksi atas kebaikan dia tu, imam tak perlu tanya. Imam tak perlu tanya sebenarnya, tapi tak salah lah. Imam kita buat tu, saya tak kata salah, saya tak kata bid'ah, saya tak kata berdosa. Tak apa, dia nak buat. Okay, bukan sunnah pun buat macam tu. Tapi nak buat tak apalah. Cuma nak beritahu, bila orang tu baik, dan orang Islam lain menjadi saksi atas kebaikan dia, bercerita-cerita lepas dia mati, maka ada faedah untuk orang tersebut. Sebab tu, dalam ayat kita sekarang 94, Allah tak sebut nama Al-Mu'minun. Allah hanya cakap nanti Allah dan Rasul akan tengok amalan-amalan kamu. Jadi bila Allah Rasul tengok amalan kamu, kalau amalan kamu bertepatan sebagaimana Allah dan Rasul, ada faedah. Kalau orang mukmin tengok amalan kamu, lalu orang mukmin puji kebaikan kamu, orang mukmin doakan kebaikan untuk kamu, tak ada faedah langsung pun. Sebab tu dalam ayat sekarang, ada perkataan Al-Mu'minun. Allah suruh orang yang bertaubat tadi beramal. Nanti Allah tengok amalan-amalan kamu. Rasul tengok amalan-amalan kamu. Orang mukmin pun tengok amalan-amalan kamu. Bila orang mukmin tengok amalan kamu, orang mukmin akan doakan kamu, dapat kebaikan untuk kamu. Orang mukmin, kamu dah mati, orang mukmin sebut-sebut kebaikan-kebaikan kamu. Insya-Allah dapat lagi faedah untuk kamu. Okey. Kemudian dalam ayat ni, dengan ayat yang 94, ada satu persamaan. Apa dia persamaan dia? Lafaz Allah dulu, baru lafaz amalan, baru Rasul. Betul kan? Sama juga. Lafaz Allah, amalan, baru Rasul. Kalau ikut terjemahan dia, tengok kat skrin terjemahan dia. Allah serta Rasul akan melihat kerjaanmu. Kat skrin. Tapi dari sudut word by word, Allah melihat oleh Allah amalan kamu dan Rasul. Soalan saya ialah, kenapa Allah Ta'ala tak sekalikan nama dia dengan nama Rasul selepas amalan ataupun sebelum amalan? Ya, Puan Zaman ni nampak angkat tangan macam nak jawab. Puan Zaman ni? Bukan, saya nak tanya tadi Ustaz. Okey, tanya boleh. Dalam ayat tu dia mention disaksikan oleh Rasul, orang-orang beriman. Kalau orang yang tak beriman pun menyaksikan, itu tak dikira ke Ustaz? Orang tak beriman menyaksikan kebaikan kita? Tak dikira. Dikira walaupun sebab kita boleh berbuat baik pada siapa-siapa je kan? Okey. Kenapa hanya valid pada orang-orang yang beriman dan bukan pada orang yang tidak beriman? Yang tak beriman Valid tu maksudnya penyaksian dia. Valid tu penyaksian dia lah macam tu. Puan Zaman ni. Okey, baik. Dalam agama Islam, penyaksian orang kafir langsung tidak terpakai. Dalam agama Islam, penyaksian orang kafir langsung tidak terpakai walaupun dia orang baik. Sebab tu dalam bab hudud, saksi tengok orang zina tu mesti 4 orang lelaki Muslim. Tak sah kalau 3 lelaki Islam, seorang lelaki kafir tengok zina, betul-betul tengok zina, tak sah juga. Walaupun orang kafir tu baik, walaupun orang Islam tu dia tak baik mana sangat, tapi orang Islam punya penyaksian saja Allah Ta'ala. Orang kafir punya penyaksian Allah Ta'ala tidak.
Okay, jadi orang kafir tengok kita baik macam mana sekalipun, ada apa faedah untuk kita. Bukan maksudnya tak ada faedah tu kita tak payah buat baik, tak. Orang kafir menjadi saksi kita baik, tak ada faedah langsung. Benda tu tak ada faedah langsung. Tapi orang Islam menjadi saksi kita baik, tu ada faedah. Boleh? Puan Zaman ni, tu jawapan saya. Boleh? Okay, baik. Bukanlah maksud saya kita tak buat baik pada orang kafir. Jangan salah faham. Saya tak maksudkan kita tak perlu buat baik pada orang kafir. No, buat baiklah pada siapa-siapa saja. Tapi kalau orang kafir 10 orang ke 100 orang ke menjadi saksi atas kebaikan kita, tidak ada faedah. Yang ada faedahnya bila orang Islam jadi saksi atas kebaikan kita. Okey. Jadi soalan saya, balik mula soalan saya tadi. Kenapa Allah Ta'ala pisahkan antara nama dia dengan nama Rasul? Antara nama Allah dengan nama Rasul ada perkataan amalan. Patutnya, kalau terjemah bahasa Melayu, Allah dan Rasul melihat amalan-amalan kamu, patutnya letaklah nama Allah dan Rasul untuk amalan kamu. Tapi kenapa ada sengkak? Kenapa ada jarak? Siapa boleh jawab? Penerangan tu rasanya dah beritahu sebelum. Okey, baik. Saya beritahu. Jawapannya ialah kerana Allah dan Rasul, perbezaannya adalah Rasul, orang mukmin melihat amalan-amalan kamu secara zahir. Kita dah zahir nampak dia baik, kita kata dia baik. Kita zahir nampak dia warak, kita kata dia warak. Zahir dia kita nampak dia takwa, kita kata dia takwa. Itu maksudnya. Sedangkan Allah melihat seseorang tu bukan sekadar zahir saja, zahir dan batin. Allah melihat seseorang tu zahir dan batin. Maksudnya Allah bukan sekadar tengok dia semayang. Allah tengok semayang dalaman hati dia. Masa dia semayang kerana siapa? Kekhusyukan hati dia macam mana? Semua Allah Ta'ala tengok. Kita tengok orang tu semayang tunduk, kita kata, oh dia sedang khusyuk. Kita lah sebab kita tengok zahir. Boleh jadi dia tengah tidur, tengah ngantuk masa tu. Allah tak, dia tahu. Orang tu semayang kerana siapa? Orang tu semayang hati dia khusyuk ke tak khusyuk, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Lalu Allah Ta'ala kata pada orang mukmin, teruskan beramal, nanti kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, juga perkara yang nyata. Lalu, bila Allah Ta'ala maha mengetahui yang gaib yang nyata, Allah akan beritahu kamu amalan kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beritahu amalan kamu, apa yang kamu buat dulu kat dunia. Allah bukan sekadar beritahu, Allah Ta'ala beritahu juga. Allah Ta'ala bukan beritahu, oh ni kamu buat tak. Allah beritahu juga, ni diterima, ni tidak diterima. Ni diterima, ni tidak diterima. Ni sah, ni tidak sah. Ni Allah terima, ni Allah tak terima. Tu juga Allah beritahu. Sebab tu kita kena beramal. Bukan sekadar kena beramal, tapi kena beramal yang terbaik. Kena beramal yang terbaik. Okey, baik. Tengok surah Isra' boleh? Surah Isra'. Tolong baca Puan Asmah surah Isra'. Saya tadi buku surat sekejap. Surah Isra'. Jadi kita teruskan beramal. Surah Isra'. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Muka surat 290. 290 Puan Asmah, ayat yang ke-84. Tolong baca. Boleh start 290? 84. Okay, 84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu telah mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Terima kasih Puan semua. Allah Ta'ala kata, Kul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal ikut kemampuan dia masing-masing. Kalau dia munafik, dia nak beramal cara munafik, teruskan beramal cara munafik kau. Kalau dia orang yang ikhlas, orang betul-betul beramal kerana Allah, teruskan beramal betul-betul kamu tu kerana Allah tu. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapakah lebih benar jalan. Siapa yang beramal betul-betul untuk akhirat, Allah tahu. Siapa beramal semata-mata untuk nama, untuk kedudukan, untuk pangkat pun Allah Ta'ala maha mengetahui dia. Okey, baik. Sambung ayat. Habis ayat kita yang pertama ini. Wa dan akharuna, golongan yang lain. Akharuna, golongan yang lain. Okey. Murjauna, ditangguhkan. Murjauna, ditangguhkan. Li bagi amrillah, keputusan Allah. Amrillah, keputusan Allah. Amrillah, keputusan Allah. Imma sama ada
yu'azibuhum, dia akan mengazab mereka. Yu'azibuhum, dia akan mengazab mereka. Okey. Apa lagi? Sama ada dia akan mengazab mereka. Imma yu'azibuhum wa, dan imma sama ada. Imma sama ada. Yatubu, dia akan menerima taubat. Yatubu, dia akan menerima taubat. Alaihim, ke atas mereka. Alaihim, ke atas mereka. Wa, dan Allah alimun, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Hakimun, maha bijaksana. Hakimun, maha bijaksana. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Sofi, terjemahkan Tuan Sofi. Boleh, Tuan Sofi? Dan golongan yang lain ditangguhkan bagi keputusan Allah, sama ada dia akan mengazab mereka dan sama ada dia akan menerima taubat ke atas mereka, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, baik. Apa maksud ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tadi cerita pasal dua golongan. Golongan pertama, munafik. Nabi balik je pada Tabuk, dia terus jumpa Nabi bagi alasan. Saya tak boleh pergi sebab ni. Saya tak dapat pergi sebab ni. Saya janji lepas ni tak buat lagi. Tu golongan pertama, golongan munafik. Tu golongan pertama, golongan munafik. Ni golongan pertama. Golongan kedua yang kita baru cerita tentang mereka daripada ayat 102 sampai 105 tadi. Golongan yang buat salah juga, tak pergi perang Tabuk. Saya ulang balik, sorry. Golongan pertama, tak pergi perang Tabuk, Nabi balik bagi alasan. Nabi balik bagi excuse, gini. Konon-konon tak salah lah, tak mengaku salah lah. Itu golongan pertama, munafik. Golongan kedua, dia tak pergi Tabuk juga, tapi bila Nabi balik, dia mengaku kesalahan mereka. Mereka taubat sungguh-sungguh. Mereka bayar zakat sungguh-sungguh. Mereka tunjuk kesungguhan mereka dalam bertaubat. Okay, itu golongan yang kedua. Golongan ketiga ni, jadi golongan kedua tadi lepas taubat bukan sekadar lepas taubat duduk saja. Lepas taubat mereka tunjuk amal-amal mereka yang mereka ni sungguh-sungguh bertaubat. Golongan kedua. Golongan ketiga ni tak pergi Tabuk. Golongan ketiga ni tak pergi Tabuk pun, tak pergi Tabuk. Tapi mereka ni tak adalah jumpa Nabi bagi alasan macam munafik, kami tak pergi sebab gini-gini, tak ada. Dalam masa yang sama, tak juga mereka jumpa Nabi mengaku salah, ya Rasulullah, kami bersalah tak pergi Tabuk gini-gini, tak juga. Tak jumpa Nabi, tak bagi alasan yang tipu. Tak jumpa Nabi, tak minta maaf, tak mengaku salah. Tak juga tunjuk yang mereka ni sungguh-sungguh nak beramal, sungguh-sungguh nak jadi orang beramal, tak juga. Jadi untuk mereka ni macam mana? Untuk mereka ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan tangguhkan keputusan untuk mereka. Allah Ta'ala akan tangguhkan keputusan untuk mereka. Sama ada Allah nak azab mereka, ataupun Allah Ta'ala nak menerima taubat mereka. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk orang munafik, Allah Ta'ala kata memang Allah Ta'ala akan azab mereka, orang munafik. Untuk orang mengaku salah dan nak taubat, Allah terima taubat mereka. Untuk yang ni, untuk yang golongan 106 ni, kita kata apa dia? Allah tangguh. Kalau mereka tak nak taubat sampai mati, azablah mereka dapat. Kalau mereka nak taubat, penerimaan taubatlah Allah Ta'ala akan terima daripada mereka. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ini adalah golongan yang ketiga. Jadi antara golongan pertama, kedua, ketiga, mana yang lagi bagus? Golongan kedua lagi bagus. Golongan pertama buat salah, lepas buat salah, nipu. Lepas buat salah, nipu. Untuk tunjuk mereka konon-konon tak bersalah. Jadi bila mereka nak tunjuk yang konon-konon mereka tak bersalah, takkan mereka nak taubat? Takkan mereka nak tunjuk sungguh-sungguh mereka ni bertaubat? Tak juga. Golongan kedua yang baik. Yang buat salah, ngaku salah dan sungguh-sungguh beramal untuk tunjuk yang mereka sungguh-sungguh nak taubat. Golongan ketiga ni buat senyap, buat tak tahu, buat bodoh, macam tak ada apa-apa berlaku. Walhal bersalah. Walhal bersalah. Di tuan-tuan dan puan-puan, golongan yang kedua lah yang terbaik. Golongan pertama tak selamat. Golongan yang ketiga ni pun masih lagi tak selamat. Okey, baik. Sama ayat seterusnya, buku surat baru 204 ayat 107. Wa, dan allazina, orang-orang yang ittakhazu, membuat
Masjidan, masjid. Diraran. Terjemah dia masjid dirar. Okey, terjemah masjid, masjidan, masjidan. Diraran, diran, masjid dirar. Okey. Terjemah dirar apa dia? Yang memberi mudarat. Terjemah diraran yang memberi mudarat. Terjemah dirar yang memberi mudarat. Okey. Terjemah dirar yang memberi mudarat. Wa dan kufran, kekufuran. Kufran, kekufuran. Terjemah kufran, kekufuran. Wa dan tafriqan, memecah belahkan. Tafriqan, memecah belahkan. Baina di antara al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Mukminin, orang-orang yang beriman. Wa dan irsadan, sebagai tempat menunggu. Terjemah irsadan, sebagai tempat menunggu. Okey, irsadan sebagai tempat menunggu. Okey. Li bagi man orang yang haraba memerangi Allah wa dan rasulnya min daripada qablu sebelum ini. Okey, terjemahkan dia Ammar Faris. Terjemahkan boleh Ammar? Boleh siapa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendirikan masjid dirar dan kufuran dan memecah belahkan antara orang mukmin, dan mereka menunggu bagi siapa yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Okey, baik. Terima kasih Ahmad. Tajuk kita sekarang Masjid Dirar. Tajuk kita sekarang Masjid Dirar. Okey. Masjid Dirar ni, apa cerita dia? Ada seorang munafik. Ada seorang munafik yang bernama Abu Amir. Nama dia Abu Amir. Sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, dia ni orang Madinah yang telah memeluk agama Nasrani. Dia seorang Madinah, orang Aus. Orang Aus yang memeluk agama Nasrani. Jadi dia digelar Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib nama dia. Abu Amir Ar-Rahib. Dia sangat berharap, besar harapannya kalaulah dia dapat jadikan Madinah ni bandar orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Dia naklah sangat kalau kaum dia ni masuk agama Nasrani macam dia. Dia ni seorang yang disegani kat Madinah. Sebagaimana orang Yahudi direspek, dihormati kat Madinah. Sebab bagi orang Madinah, Yahudi ni orang berpengetahuan agama, knowledgeable people. Macam itulah juga orang Nasrani pun mereka anggap orang berpengetahuan. Orang Madinah anggap orang Nasrani ni berpengetahuan. Jadi Abu Amir ni orang yang memeluk agama Nasrani tapi bukan sebagai orang biasa, tapi orang yang mahir selok-belok ilmu Nasrani. Sebab tu dia digelar Abu Amir Ar-Rahib. Jadi dia ni nak orang Madinah jadi Kristian macam ni. Tapi dia bertambah kecewa, bertambah sedih setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah. Okey. Nabi Muhammad datang ke Madinah, maka orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj yang dia harapkan jadi Nasrani, masuk Islam. Pedih hati. Lagi pedih hati setelah, jadi bila Nabi SAW menguasai, menjadi ketua di Madinah, dia tak senang duduk. Dia memang tak senang duduk. Lagi sakit hati, bertambah sakit tahu tak bila? Bila orang Madinah kalah pula di Badar. Orang Mekah kalah di Badar. Dia, oleh kerana dia tak suka Nabi, tak suka orang Islam, bila berlaku peperangan, apa harapan dia? Harapan dia sangat tinggi supaya Nabi dengan orang Islam kalah kat Badar. Tengok Allah, musuh dia benci mendang kat peperangan Badar. Tak boleh terima.
Dia tak boleh terima. Lalu lepas dia orang Islam menang kat Badar, dia lari sembunyi-sembunyi keluar daripada Madinah, dia pergi join orang musyrikin Mekah. Okay, enemy of my enemy is my friend. Oleh kerana dia memusuhi Nabi, orang Mekah memusuhi Nabi, dia pun join orang Mekah. Dialah yang antara orang yang menghasut orang-orang Mekah yang kalah kat Badar ni, lawan balik. Lalu berlakulah 3 hijrah peperangan Uhud. Dia pun join sekali tentera Quraisy, tentera Mekah untuk lawan Nabi dalam peperangan Uhud. Dia termasuk di kalangan orang yang gali lubang untuk buat perangkap pada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW telah jatuh dalam satu lubang. Lepas Nabi jatuh dalam lubang tu, Nabi hampir-hampir diserbu oleh orang Quraisy yang boleh hampir-hampir menyebabkan kematian. Tapi Allah pelihara, Allah selamatkan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa peperangan Uhud tu berlaku, Abu Amir ni, dia masih lagi berusaha memujuk kaum dia, orang Madinah ni lah, supaya belok dengan Nabi SAW. Dia kata kat orang kawan-kawan dia se-Madinah dengan dia sebelum ni, marilah join tentera kami ni. Tak payah percaya kat Muhammad ni, boleh menang mana pun dia. Tetapi usaha dia, tuan-tuan dan puan-puan, usaha dia sia-sia ya. Usaha dia hanya mendatangkan sia-sia, tak dapat apa pun. Bahkan orang Ansar yang join Nabi cakap pada dia ajak kawan-kawan lama dia masuk join grup dia lah, di grup orang musyrikin ni. Bahkan kawan-kawan lama dia cakap apa tahu kat dia? Mudah-mudahan Allah akan buat mata kamu melihat perkara yang buat kamu lagi sakit hati. Hai si fasik, hai si musuh Allah. Mudah-mudahan Allah akan buat kamu ni akan melihat depan mata kepala kamu sendiri perkara-perkara yang kamu akan lagi sakit hati. Wahai si fasik, wahai si musuh Allah. Jadi semua orang hina dia, maki dia sampai dia mengundurkan diri. Okay? Walaupun dalam peperangan Uhud orang Islam kalah, 70 orang Islam syahid. Okay? Orang Islam kalah. Tapi kekalahan orang Islam itu tidaklah menyebabkan Islam terpadam, Islam terhapus daripada bumi Madinah. Tak juga. Maksudnya dia tidaklah bergembira sangat atas kemenangan orang kafir di Uhud sebab Madinah masih lagi dikonquer ataupun dikuasai oleh Nabi SAW. Sebelum dia hijrah keluar daripada Madinah senyap-senyap tu, Nabi SAW pernah jumpa dia, pernah ajak dia masuk Islam. Okey? Nabi SAW pernah jumpa dia, ajak masuk Islam. Nabi baca ayat Quran pada dia tak nak terima, tak nak dengar. Maka setelah Nabi SAW tahu yang dia curi-curi keluar daripada Madinah, pergi ke Mekah, join geng musyrikin, maka Nabi kata apa tahu kat dia? Nabi kata, dia akan mati jauh daripada kampung halamannya sebagai orang yang terusir. Dia akan mati jauh daripada kampung halamannya sebagai orang yang terusir. Mula-mula dia pergi ke Mekah lah, sebagaimana cerita tadi. Dia join orang Mekah lawan Nabi di peperangan Uhud. Tapi orang Mekah tetap tak boleh kalahkan Nabi 100%. Walaupun orang Islam ramai mati, syahid di peperangan Uhud, tapi orang Mekah masih lagi tak dapat nak kuasai agama Islam di Madinah. Lalu dia rasa usaha dia kat Mekah tak gagal. Dia pun pergi menghadap Raja Rom, Hercules masa tu, Raja Rom. Dia minta bantuan Raja Rom, untuk hancurkan Islam Madinah. Lama ni dia tinggal kat Syam. Dia selalu pergi dekat Raja Hercules untuk hasut Raja Hercules untuk menyerang Nabi di Madinah. Hercules jawab pada dia, memberi harapan pada dia lah, nanti Hercules akan bagi tentera-tentera yang besar pada dia, untuk dia pimpin tentera tersebut bersama-sama dia menghancurkan Madinah. Jadi Abu Amir ni, walaupun masa tu dia duduk kat Syam, dia hantar surat pada kawan-kawan dia yang Ansar lah. Dia hantar surat pada kawan-kawan dia yang munafik, beritahu perancangan Raja Rom. Dia hantar surat kat kawan-kawan dia, dekat Madinah, yang munafik, yang sekepala dengan dia lah, bukan yang tak nak geng dengan dia tadi. Dia beritahu pada kawan-kawan dia ke Madinah, nanti Raja Rom akan datang serang Madinah
dan akan menghapuskan kekuasaan Muhammad kat Madinah. Lepas ni Madinah akan duduk bawah kekuasaan Raja Rom. Okey. Lalu dia cakaplah pada orang-orang munafik kat Madinah ni 12 orang. Kawan munafik dia kat Madinah ni 12 orang yang berkepala sekongkol dengan dia. Dia kata apa? Buatlah markas kat sana. Buat markas kat Madinah supaya nanti, okey, kalau ada benda-benda penting kita nak bincang, kumpullah kat markas tersebut. Kalau ada nak hantar barang ke, ada nak hantar berita ke, okey, buatlah markas. Dan kat markas tu juga kita boleh buat tempat untuk mengintip gerak-geri Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Menurut Imam Ibn Katsir, itulah sebabnya mereka mendirikan sebuah masjid yang tidak berapa jauh jaraknya daripada Masjid Quba. Tak jauh. Masjid yang mula-mula Nabi SAW. Masjid yang mula-mula Nabi SAW bina ketika Nabi sampai di Madinah adalah Masjid Quba. Di Masjid Dira ni tak jauh pun. Masjid Dira ni daripada Masjid Quba. Masjid yang mereka nak buat ni lah. Jadi mereka pun buat masjid. Mereka buat masjid. Konon-konon niat mereka baiklah. Mereka siap hantar utusan pada Nabi. Mohon sekiranya Nabi sudilah datang sembahyang kat masjid mereka. Oleh kerana Nabi masa tu bersiap-siap nak pergi Tabuk. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, aku nak pergi Tabuk ni sekarang ni. Nanti balik pada Tabuk, aku datanglah sembahyang kat masjid kamu tu. Sebab nak pergi Tabuk. Jadi tujuan dia kalau Nabi dah sembahyang kat masjid tu, maksudnya apa? Masjid tu baguslah. Bila Nabi dah sembahyang kat masjid tu, maksudnya masjid tu baguslah. Nabi pun pergi Tabuk. Ketika Nabi pergi Tabuk, dalam perjalanan pulang, tak berlaku perang Tabuk, dalam perjalanan pulang, lebih kurang sehari dua sebelum pulang ke Madinah, Jibril datang turun ke ayat ni. Jibril datang pada Nabi, turun ke ayat ni pada Nabi SAW. Artinya, wahai Muhammad, mereka tu memang buat masjid, tapi mereka buat masjid atas 4 sebab. Nanti saya beritahu 4 sebab dia. Mereka buat masjid tu 4 sebab. Memudaratkan. Masjid yang mereka bina tu untuk memudaratkan. Bukan nak buat. Tujuan masjid dibina untuk penyatuan Islam, perkembangan Islam. Itu masjid yang bagus. Tapi tak. Mereka buat masjid untuk memudaratkan orang Islam, untuk menghancurkan Islam. Maka Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi suruh sahabat-sahabat pergi kat masjid tu, ratakan dia dengan bumi, runtuhkan dia. Tuan Sofi tolong share kat skrin boleh, Tuan Sofi? Saya ada share di dalam grup gambar masjid tu. Jadi sekarang masjid tu ada tapak batu je. Tuan Sofi tolong share kat skrin. Saya share dalam grup kelas kita tadi, Tuan Sofi. Boleh? Boleh Ustaz, siap. Di masjid tu tapak je ada. Dalam grup kelas kita. Saya baru share tadi, maafkan saya. Dalam grup kelas kita. Jadi masjid tu dah tak ada lah. Masjid tu dah tak ada lah sekarang. Jangan tanya pula masjid Dira. Okey. Masjid tu dah tak ada lah sebab Nabi dah suruh sahabat-sahabat hancurkan. Okey, kita tunggu Tuan Sofi share gambar je. Sekejap Ustaz dengan loading. Okey, baik. Tak apa. Nanti habis kelas nanti tuan-tuan type je kat Google Kisah Masjid Dira. DHIRAR. Kisah Masjid Dira. InsyaAllah keluar gambar dan keluar ayat ni. Keluar ayat ni. Boleh? Inilah juga tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana dia selalu berkirim surat. Abu Amir Ar-Rahib ni selalu berkirim surat kepada sahabat-sahabat munafik di Madinah. Maka surat-surat mereka tu diketahui oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Maksudnya dalam surat mereka tu, dalam surat dia tu tulis apa? Dalam surat dia tu dia tulis nanti orang-orang Rom akan datang untuk serang Madinah. Daripada situlah Nabi SAW dapat tahu, daripada berita-berita yang dia cuba sampaikan dia, Nabi dapat tahu. Sebab itulah Nabi keluar dulu. Sebab tu Nabi keluar dulu pada Madinah. Nabi dapat tahu Rom bersiap sedia untuk hantar tentera untuk serang Madinah. Tu berita Nabi dapat. Jadi kalau dalam ilmu peperangan dia panggil apa? The best defense is attacking. Betul kan? Pertahanan terbaik adalah menyerang. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi Nabi dapat tahu orang Rom nak serang Madinah. Nabi keluar dulu bersama lebih kurang 30,000 sahabat untuk melawan orang-orang Rom Nasrani di Tabuk, untuk melawan orang-orang Nasrani
Tabuk. Okey, baik. Ada gambar dia, Tuan Sofi? Belum yang tengah loading, lambat betul Ustaz. Okey, baik. Tak apa, tak ada masalah. Okey, tak apa Tuan Sofi, tak ada masalah. Nanti tuan-tuan type je gambar Masjid Dirar. Okey. Kalau tuan type gambar Masjid Dirar kat Google, keluar gambar. Jadi masjid tu dah tak ada, tapak. Dia orang letak batu lah. Dia orang letak batu sebagai tanda masjid tu dulu. Ada. Okey, baik. Kita bagi pada ayat pula. Jadi tujuan mereka buat masjid apa dia? Kita dah tahu cerita tadi, kita boleh cerita lah ayat ni insya-Allah. Okey. Dia Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, orang-orang yang Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, orang-orang yang menjadikan masjid, nampak buat masjid baiklah kan, buat masjid nampak baik. Tapi masjid mereka buat tu ada 4 tujuan yang Allah tak suka. Pertama, diraran. Apa tema diraran? Memudaratkan. Buat masjid untuk kebaikan orang Islam nak belajar, orang Islam susah, dia masjid dapat bantuan. Orang Islam tak ada makanan, pergi masjid dapat makanan. Itu tujuan dia masjid. Tapi mereka buat masjid, niat mereka untuk memudaratkan orang Islam. Memudaratkan orang Islam. Dekat masjid tu nanti, okey, mereka boleh intip amalan orang Islam, mereka boleh semparkan benda-benda tak baik tentang Islam kat masjid. Itu nama masjid dirar. Pertama. Yang kedua, kufran. Tujuan orang buat masjid apa dia? Tujuan orang buat masjid, okey, untuk orang makin bertakwa pada Allah, makin dekat dengan Allah, makin cintakan akhirat. Itu tujuan buat masjid. Tapi tak. Mereka buat masjid untuk orang bertambah kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk orang makin kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan buat masjid? Masjid adalah tempat untuk orang bersatu. Masjid ni tuan-tuan, tempat orang bersatu. Tak kisahlah kita politik beza, warna, apa lagi, mazhab berbeza. Kita mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi, seorang lagi Wahabi, contohlah. Contoh. Tapi bila sampai masjid, kita bersatu. Tak adalah kata mazhab Syafi'i semalat akan lain. Mazhab Hanafi belakang sikit, Wahabi tak payah semayang kat beranda. Tak ada lah. Semua kita akan bersatu kat masjid. Jadi masjid tempat orang bersatu. Sebab tu tak bagus kalau masjid-masjid ni tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita letak nama yang tak menunjukkan kita bersatu. Masjid Melayu. Contoh. Masjid India. Contoh. Tak salah pun. Jadi seolah-olah masjid tu untuk orang Melayu, untuk orang India. Sedangkan masjid ni untuk menyatukan seluruh orang Islam. Masjid ni tujuan buat masjid ni untuk menyatukan seluruh orang Islam. Dulu kat Indonesia, Dr. Hamka kata, Indonesia ni banyak puak kan? Banyak puak. Banyak tribe. Dia setiap buat nama masjid-masjid ni lah. Masjid Jawa, Masjid Aceh, masjid ni. Jadi dia kata tak bagus. Sebab kat situ boleh menimbulkan perpecahan. Masjid letak nama Masjid Muslimin, Masjid Mukminin, Masjid At-Taqwa. Semua orang boleh semayang. Ni kalau letak nama Masjid Melayu. Melayu Jawa pula tu. Masjid Melayu Jawa. Masjid Kelantan sahaja. Contoh. Adalah macam tu. Tapi nama masjid tu pun kadang-kadang main peran. Jadi tujuan buat masjid untuk menyatukan di antara orang mukmin. Tapi mereka, si Abu Amir dan kawan-kawan dia tadi, buat masjid tapi niat dia untuk memecah belahkan di antara orang mukmin. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, irsad. Irsad ni dalam peperangan dipanggil tempat untuk ambush. Tempat untuk ambush. Irsadan. Tengok muka surat berapa ya. Kita dah jumpa perkataan ni. Mirsad, marsad. Surah At-Taubah page pertama sekali. Ada perkataan marsad. Tolong baca dia. Muka surat 187. Ayat 5. 187 ayat 5. Okey. Tolong baca dia. Puan Yusriza. Ada Puan Yusriza. 187 ayat 5. Ayat tu ada perkataan marsadin. Yes. Marsadin dengan irsad. Sama. Ayat 5 kan Ustaz? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat intipan. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap tempat apa pun? Setiap tempat apa? Semula? Duduklah bagi mereka tu.
Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat, Sebelum jika mereka bertaubat tu. apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat intipan. Okey, cukup. Tempat intipan. Terima kasih Puan Yusriza. Tempat intipan. So tempat intipan tu apa bahasa Arab dia tu? Marsad. Tuan Safi tolong merahkan marsad boleh? Nampak Tuan Safi merahkan marsad kat skrin. So daripada marsad ni keluarlah irsadan kita tadi. Ayat kita tadi irsadan kan? Jadi marsad tempat intip. Mereka buat masjid Dirar ni untuk irsadan. Mereka buat masjid Dirar ni untuk irsadan. Untuk apa? Untuk intip amalan-amalan orang Islam. Lalu sampaikan berita amalan orang Islam ni ke Raja Rom. Sampaikan amalan-amalan orang Islam ni pada Raja Rom. Itu maksud irsadan. Nampak? Ini niat mereka yang tak baik untuk buat masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang munafik ni, kalau Allah tak turunkan ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah tak turunkan ayat ni, kan, Nabi dengan sahabat, apa perasaan Nabi dengan sahabat? Tengok orang buat masjid. Baiklah kan? Baik. Baiknya buat masjid. Maksudnya masjid ni masjid ketiga lah kat Madinah. Nabi mula-mula sampai, Nabi buat masjid Quba. Lepas tu masjid Nabawi, masjid Madinah. Jadi masjid ni masjid ketiga lah. Masjid yang Dirar ni. Masjid ketiga. Jadi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dengan sahabat-sahabat, Allah tak turunkan ayat ni, apa pandangan mereka? Baiknya ni orang ni buat masjid. Baguslah buat masjid. Kita mesti bagi anugerah lah orang buat masjid ni. Tak cerita ni tuan-tuan dan puan-puan. Munafik ni, mereka sanggup keluar belanja besar untuk nampak kebaikan macam orang Islam. Mereka sanggup keluar belanja yang sangat besar untuk benda yang zahirnya kebaikan bagi orang Islam. Kebaikan lah kan, masjid banyak. Alasan mereka nanti saya cerita alasan mereka. Tengok kat skrin je. Tuan Safi boleh besarkan? Besarkan, boleh. Besarkan lagi boleh, Tuan Safi. Nampak? Batu-batu tu, nampak tu? Sekarang ni, batu-batu tu, itulah tapak Masjid Dirar. Itulah tapak Masjid Dirar. Diletak batu. Dia siapa pergi umrah, pergi haji, minta mutawif, boleh tak bawa kami ke tapak Masjid Dirar? Sinilah tempat mereka dulu nak buat masjid. Dah buat dah pun. Bangunan tu dah buat dah. Okey? Bahkan ada orang semayang dah kat masjid. Bahkan kat masjid tu dah ada orang semayang dah. Tapi oleh kerana masjid tu mereka buat untuk merosakkan Islam, Allah suruh Nabi runtuh. Nabi suruh sahabat-sahabat runtuhkan. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Terima kasih Tuan Safi. Okey? Terima kasih Tuan Safi. Okey, baik. Itu apa pula? Maaf Zahid dan Batin. Okey. Okey, nampak itu sejarah ringkas kisah Masjid Dirar. Kenapa Masjid itu Dirar? Sebab 4 tujuan mereka bina. Untuk mudaratkan orang Islam, untuk tambah kekufuran, untuk pecah belahkan Islam, untuk apa ni? Untuk Allahumma salli ala Muhammad. Intip pergerakan orang Islam, itu dia yang tak baik. Zaman Imam Syafi'i, dia kata dalam satu bandar ada satu masjid. Dia tak bagi dalam banyak-banyak, dalam satu bandar ada 2-3 masjid. Mula-mula pendapat Imam Syafi'i. Tetapi oleh kerana orang Islam makin ramai kan, orang Islam makin ramai, nak semayang pun tak boleh, satu masjid tak cukup, maka Imam Syafi'i keluarkan fatwa, bolehlah satu solat, okey, satu kawasan bandar ada 2 masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, apa tujuan Imam Syafi'i kata satu bandar satu masjid? Zaman dululah, sebab tak nak ada perpecahan. Itu sebab dia. Tapi oleh kerana orang makin ramai, kan? Orang makin ramai, dia macam mana nak satu masjid saja? Oleh kerana itulah Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, dia ubah fatwa dia, dia kata boleh satu bandar 2 masjid. Okey? Sebab apa? Bila orang dah ramai, takkanlah satu masjid nak kuasa yang ramai, boleh buat 2 masjid. Okey. Sama lah juga ini tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah tempat duduk kampung-kampung, minta maaf banyaklah. Padahal dekat je kawasan kampung tu. Tak oleh kerana tak puas hati dengan Tok Imam tu, Tok Bilal tu, buat masjid baru. Zaman dulu lah, zaman kita belum ada Jabatan Agama Islam,
zaman kita belum dikelolai oleh jabatan agama ni dulu, orang tu senang-senang buat masjid. Ujung kampung ni ada masjid, ujung sana satu lagi masjid. Tahu kenapa? Tak puas hati. Tak puas hati dengan pengurusan masjid sana, buat masjid baru. Tu set dia, ni set kita. Tu geng dia, geng kita. Tuan-tuan, masjid bukan tempat kita nak pecah belah. Masjid tempat orang satu hati. Sebab tu dalam masjid, elakkanlah cerita politik. Dalam masjid, elakkanlah cerita benda khilafiyah. Mazhab aku betul, mazhabmu tak betul. Mazhab aku paling sunnah sekali, mazhabmu tak ikut sunnah mana sangat. Pecah belah. Patutnya masjid tempat orang bersatu hati. Tapi kalau ada buat benda-benda yang, cakap benda-benda yang tak bagus kat masjid, kita parti warna merah jambu, orang tu parti warna hitam. Kita duk kutuk-kutuk, sindir-sindir, peli-peli parti warna hitam kat masjid kita. Agak-agak orang tu nak datang masjid lagi tak? Tak nak datang masjid. Kita nak datang masjid. Okey. Minta maaf sekadar cerita. Saya bukan nak burukkan mana-mana parti politik. Kita boleh sokong, kita boleh undi sampai kita nak sokong, sampai kita nak undi. Saya nak fokus buat masjid je. Di Terengganu, dulu saya bukan nak puji mana-mana parti dan bukan saya nak buruk mana-mana parti. Saya nak fokus buat masjid saja. Dulu ada satu parti politik memerintah kat Terengganu. Jadi dia tak bagi ustaz-ustaz politik ni cakap politik dalam masjid. Bagus tak? Bagus. Saya sokong bab tu. Walaupun saya tak sokong sangat kerajaan tu, tapi pendapat yang dia keluarkan, keputusan yang mereka keluarkan, ustaz-ustaz tak boleh cakap bab politik kat masjid. Tak kisah sokong parti apa, bagus. Lalu parti tu kalah kat Terengganu. Parti tu kalah naik parti seorang lagi. Satu lagi parti lawan dia lah sebelum. Bila parti seorang lagi ni menang, dia benarkan ustaz-ustaz dia yang kuat politik macam dia bercakap kat masjid-masjid. Jadi ustaz yang kuat politik macam dia, ustaz yang kuat politik cakap kat masjid, kadang-kadang dia cakap pasal apa? Cakap pasal kutuk orang yang tak sealiran dengan dia. Kutuk orang yang tak sefahaman dengan dia. Kutuk orang yang tak sokong parti dia. Jadi orang ni tak selalu pergi masjid, selalu pergi salat berjemaah kat masjid, tapi hari-hari kalau dengar ustaz berceramah tak ada benda lain. Sindir, perli, kutuk parti yang dia sokong. Dah tak datang masjid. Maka orang yang ambil kira-kira lah tentang jumlah kedatangan masjid mengatakan lepas parti ni memerintah, jumlah orang datang masjid berkurangan. Kenapa berkurangan? Tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan masjid cerita politik. Sebab tu Selangor bagus sekarang ni. Siapa-siapa terlibat dengan politik tak boleh ngajar kat masjid. Tak kisah dia parti politik mana, dia YB mana tak kisah, dia politician parti mana tak kisah. Semua tak boleh ngajar kat masjid. Sangat bagus. Bagi saya sangat bagus. Okey. Okey, nampak baik. Itu sahaja cerita saya. Saya bukan nak buruk mana-mana parti dan bukan nak sokong mana-mana parti. Cuma saya nak beritahu bila masjid cerita bab politik, insya-Allah tidak akan ada kesatuan kat sini. Jadi orang sembahyang masjid tu orang yang sembahyang kat masjid tu parti dia je lah. Orang yang tak separti dengan dia datang sembahyang dia pandang lain. Macam dia seorang masuk syurga, orang lain tak masuk syurga sebab tak sokong parti dia. Bahaya tuan-tuan. Masjid ni tempat orang bersatu hati. Jadi kalau kita buat masjid semata-mata nak pisahkan grup A dengan grup B, niat kita buat masjid dah salah dah. Okey? Niat kita buat masjid sebab apa? Orang masjid tu kaya-kaya belagak-belagak, kita geng-geng miskin, kita buat masjid kita sendiri. Contoh. Tak boleh. Walaupun kita niat dia konon-konon nak buat masjid dekat kita, tak. Sebab ada niat, tu orang kaya-kaya je masjid, kita miskin buat masjid kita sendirilah. Tak boleh. Kita telah memecah belahkan antara orang-orang Islam. Okey, tu pasti tu masjid tu geng-geng dia, kita masjid geng kita. Tak boleh. Masjid tu AJK semua geng-geng dia je. Tu masjid AJK geng kita pula. Contoh. Tak boleh. Okey, baik, cukup tu buat masjid. Nak ceritanya orang munafik mereka sanggup buat masjid untuk jayakan mereka punya agenda mereka. Jadi kalau hari ni tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kafir bagi Quran, ada orang kafir buat masjid untuk orang Islam, ada orang kafir buat sekolah agama untuk orang Islam. Contohlah kalau ada. Tak pelik pun. Okey? Tapi tu kita macam mana? Kita tak tahu. Kita tak tahu apa dia nak baik, kita terima je lah. Jangan pula ada orang kafir nak bagi Quran pada orang Islam, kita kata, tak boleh. Boleh jadi awak ni macam Masjid Dirar punya kes. Tak boleh, kita mana tahu. Kita bukan tahu hati orang. Dah orang kafir nak buat baik pada kita, bagi sumbangan kat masjid, bagi sumbangan kat sekolah tahfiz. Okey? Ada menteri tu bagi berjuta kat sekolah tahfiz, kita dah kata dia baik. Kita dah kata dia macam Saidina Umar. Kita dah kata dia macam Umar Abdul Aziz.
Boleh. Okay, saya bukan nak kutuk mana-mana parti politik, tapi jangan kita anggap orang kafir bila buat baik pada orang Islam, semuanya baik. Tak. Sebab zaman Nabi, mereka siap nak buat masjid. Bayangkan, buat masjid ketiga pada orang Islam pada zaman tu. Tapi Allah turunkan ayat, mereka bukan buat kerana kebaikan, tapi mereka buat kerana ada udang sebalik batu, ada niat tak baik daripada mereka. Okay, baik. Sama ayat seterusnya. Wa dan, ya ke? Sorry. Dah hilang aku surat apa. Yes, wa dan la yahlifunna, mereka pasti akan bersumpah. La yahlifunna, mereka pasti akan bersumpah. In tidaklah aradna kami mahu illa melainkan al-husna, kebaikan. Al-husna, kebaikan. Wa dan Allah yashhadu, bersaksi. Innahum, sesungguhnya mereka la benar-benar kazibun, orang-orang yang berdusta. Kazibun, orang-orang yang berdusta. Terjemahkan dia Tuan Haji Syahril, yuk terjemahkan Tuan Haji Syahril, boleh? Ustaz. Terjemahkan? Ya, saya baca Ustaz. Saya ada masalah dengan pen. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh mereka bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahawasanya mereka benar-benar orang yang berdusta. Okey, baik. Masih Tuan Haji Syahril. Masa mereka buat masjid tu, tuan-tuan dan puan-puan, masa mereka buat masjid tu, dia cakap apa kat Nabi? Kami buat masjid, tujuan dia, okey, pada musim sejuk, orang tua-tua, orang sakit tak lagak ni, dia tak boleh nak jalan jauh. Okey, kejap. Mereka punya alasan, tujuan mereka buat masjid tu tahu tak apa? Orang tua-tua, orang sakit-sakit, musim sejuk ni mereka tak boleh nak jalan jauh. Jadi tak mampu nak berjalan sampai ke Masjid Quba, tak mampu nak berjalan sampai ke Masjid Nabawi. Jadi buat masjid satu untuk mereka semayang kat masjid tu lah. Jadi niat mereka bersumpah, kami buat masjid ni tak ada niat lain, untuk kebaikan je. Tuan-tuan dan puan-puan, kami buat masjid ni tak niat kami tak ada lain, buat kebaikan je. Tapi Allah mengetahui bahawasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, masa nak pilihan raya, ada orang kafir pakai songkok. Contoh, nak pilihan raya pakai songkok. Ada orang kafir yang masa dekat pilihan raya, tengah-tengah ucap, tengah azan, dia berhenti. Masya Allah. Okey, tahu-tahulah, tak tahu pun tak tahulah, tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebaikan orang kafir pada agama Islam. Kebaikan orang kafir pada agama Islam, walaupun tinggi kebaikan mereka, tetap kena hati-hati. Kerana apa? Zaman Nabi, mereka siap nak buat masjid lagi. Tetapi masjid yang mereka buat, niat mereka bukan untuk kebaikan, tapi untuk memudaratkan orang Islam. Allah bersaksi bahawasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Tetapi, kita tak boleh lah hari ni, kalau kita duduk kat negara kafir, contohlah kita duduk kat negara kafir, negara tu disediakan semua rumah ibadat. Rumah ibadat Yahudi dia buat, rumah ibadat Kristian dia buat, rumah ibadat Hindu, Buddha dia buat, rumah ibadat Islam pun dia buat. Kita terima je lah. Jangan pula kata, dia kerajaan kafir buat masjid untuk kita ni, mesti macam masjid Tira juga. Tak boleh lah kita niat sedemikian. Tak boleh lah kita cakap sedemikian sebab kita tak tahu niat mereka. Ayat ada itu sekarang ni kita cerita Allah yang bocorkan rahsia mereka. Allah yang bocorkan rahsia. Sebab tu kita tak boleh percaya pada mereka dalam surah ni. Ada pun yang lain-lain tu dia nak buat kebaikan, kita terima je lah. Janganlah kita kata awak ni ada udang sebalik batu ke buat kebaikan pada orang Islam. Tak boleh cakap macam. Sama lah orang kafir bagi sumbangan kat sekolah tahfiz, orang kafir bagi sumbangan kat masjid. Apa saja niat dia,
tak ada masalah pun, kita terima. Dia bagi sumbangan kat sekolah tahfiz supaya nampak dia di konon-konon meraikan Islam. Contoh. Apa, kita terima je. Niat dia tu bukan kerja kita nak korek, nak cari. Bukan kerja kita. Cuma nak beritahu hati-hati. Bila orang kafir buat baik pada agama Islam, kadang-kadang ada niat yang tak baik daripada mereka. Okey, baik. Sambung 2 ayat lagi. La janganlah. Allah cakapkan Nabi. La janganlah. Takum, kamu berdiri. Takum, kamu berdiri. Fihi, padanya. Fihi, padanya. Pada masjid tadi. Abadan, selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. La benar-benar. La benar-benar. Masjidun, masjid. Masjidun, masjid. Ussisa, yang didirikan. Ussisa, yang didirikan. Terjemah ussisa, yang didirikan. Okey. Ala, atas dasar. Ala, atas dasar. Taqwa, taqwalah. Taqwa, taqwalah. Min, daripada. Min, daripada. Okey. Awali yaumin, hari yang pertama. Awali yaumin, hari yang pertama. Okey, terjemah awali yaumin, hari yang pertama. Ahakku, lebih patut ataupun lebih berhak. Ahakku, lebih patut, lebih berhak. An untuk takuma, kamu bersembahyang. Takuma, kamu bersembahyang. Fihi, padanya. Fihi, padanya. Okey, berhenti. Terjemahkan ayat ini, Puan Zanaria. Terjemahkan balik, Puan Zanaria. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu berdiri padanya selama-lamanya. Benar-benar masjid yang didirikan atas dasar takwa daripada hari yang pertama lebih berhak untuk kamu bersembahyang padanya. Okey, baik. Allah cakap kat Nabi, jangan kamu berdiri. Kalau terjemah kat ayat kita sekarang, semayang kan. Maksud jangan semayang ni, jangan berdiri ni, jangan berdiri memberi penghormatan pun. Jangan berdiri memuliakan pun. Kita kadang-kadang orang besar datang kita berdiri, betul kan? Kita bukan sembah dia. Kita bukan sujud orang besar tu, tapi kita berdiri memuliakan dia. Ada ulama-ulama datang kita berdiri, kita memuliakan, bukan sembah dia. Jadi berdiri ni kadang-kadang kerana memuliakan sesuatu. Jadi Allah cakap pada Nabi, jangan berdiri pun untuk memuliakan masjid tu selama-lamanya. Semayang lagilah jangan. Semayang lagilah jangan semayang. Berdiri untuk memuliakan masjid tu pun Allah tak bagi. Masjid Zira tadilah, masjid Zira yang orang kafir buat, yang munafik buat untuk merosakkan orang Islam. Berdiri untuk muliakannya tak boleh, semayang lagi dah tak boleh. Dalam terjemah tulis semayang kan. Maksudnya jangan berdiri untuk semayang. Dua-dua boleh. Cuma maksud jangan berdiri, jangan memuliakannya pun. Jangan mengiktirafnya pun. Jangan anggap dia mulia, jangan. Semayang lagi lah jangan. Kemudian Allah sebut, masjid yang dibina tak dasar takwa, itu Masjid Quba. Nabi SAW sampai Madinah hari Isnin. Hari Selasa, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat buat masjid. Masjid Quba tu didirikan atas tanah 2 orang anak yatim, seorang nama Sahal, seorang nama Suhail. Seorang nama Sahal, seorang nama Suhail. Jadi tanah mereka tu, mereka minta ke beli ke wallahualam, tapi tanah mereka tu didirikan Masjid Quba. Masjid yang pertama didirikan dalam agama Islam di Madinah adalah Masjid Quba. Dan masjid tu dibina atas dasar takwa. Maknanya, walaupun masjid itu simple, biasa-biasa saja, dibina daripada sumbangan orang ramai yang tak seberapa. Tapi masjid yang dibina takwa tu lebih berhak untuk kamu semayang di dalamnya. Di masjid yang orang bersatu hati, masjid orang yang bertakwa, masjid yang dibina untuk membantu orang Islam, lebih bagus daripada masjid yang dibina tapi niat yang buruk pada orang Islam. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru lalu tahun hijrah, betul kan? Semasa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar tulis surat kat gubernur-gubernur dia. Lalu gubernur dia balas surat. Dia kata apa? Ini untuk membalas surat Sayyidina Umar pada bulan Sya'ban. Ataupun Rabiul Awal, tak silap saya. Jadi Umar radhiyallahu anhu
Dia tak pasti. Surat yang dibalas oleh gubernur dia ni Syakban tahun ni ke Syakban tahun lepas? Rabiul Awal tahun ni ke Rabiul Awal tahun lepas? Tak tahu. Dia tulis Syakban je. Macam kita lah kan. Bila beli kereta ni? Bulan Februari. Tu je kita jawab Februari. Februari bila? Februari 2022 ke Februari 2021? Contoh. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir dah lama dah. Sejak zaman sebelum Nabi Isa lahir lagi dah ada dah. Bulan-bulan Islam ni dah ada lama dah. Bulan Haji, bulan Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah memang dah ada lama dah. Tapi starting dia tak ada lagi. Tahun pertama dalam Islam tu tak ada lagi. Jadi Sayyidina Umar mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Kita nak buat tahun kita sendirilah. Kalender kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalender hijrah bermula zaman Umar. Ketika mana Nabi SAW di Mekah, segala kisah Nabi yang berada di Mekah dia panggil tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian. Mereka letaklah nama tahun-tahun tu. Tahun Nabi lahir dia panggil tahun gajah. Tahun 10 kenabian dipanggil tahun sedih. Kenapa tahun tu isteri Nabi meninggal, pak saudara Nabi meninggal, dia panggil tahun sedih. Okey, jadi dia letak nama-nama pada tahun. Di zaman Sayyidina Umar, gubernur dia balas surat ni dia kata surat bulan Syakban, surat bulan Rabiul Awal. Syakban bila? Rabiul Awal bila? Tahun ni ke tahun lepas? Tak tahu. Kan? Maka Sayyidina Umar mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Kita nak buat kalender kita, tahun kita ni. Ada yang bagi show, kita buat kalender kita ketika tahun Nabi lahir. Maksudnya tahun gajah Nabi lahir tu tahun 1 Islam. Tahun berikutnya tahun 2 Islam. Ada pendapat mengatakan kita buat kalender Islam pada tahun Nabi jadi Nabi. Tahun yang Nabi jadi Nabi tu, tahun kita buat kalender Islam. Tahun pertama, tahun kedua Islam. Ada pendapat mengatakan, tahun Nabi meninggal dunia. Tahun Nabi meninggal dunia, tahun tu kita buat tahun pertama Islam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tak. Kita buat kalender kita pada tahun pertama Nabi datang ke Madinah, itulah kalender. Sebab apa? Ni ditulis. Sebab ketika mana Nabi SAW sampai Madinah, Nabi buat masjid. Betul kan? So dalam ayat tu Allah kata apa dia? Awwali yaumin. Tengok. Ayat kita sekarang. Awwali yaumin. Oleh kerana pada ayat tentang Masjid Quba tu, Sayyidina Ali nampak cara dia keluarkan ayat. Sedangkan masa ayat ni turun, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada kaitan pun dengan tahun-tahun Islam, tahun-tahun hijrah, tak ada kaitan pun. Ayat ni turun zaman Nabi. Nabi pun tak kata, guna ayat ni, kita disebabkan ayat ni kita buat tahun hijrah tu mula tahun 1. Tak juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, awwal yaumin. Oleh kerana pada ayat ni dia kata awwal yaumin, hari yang pertama. Hari pertama tu kait dengan apa? Hari pertama Nabi sampai ke Madinah. Maka Sayyidina Ali bagi cadangan pada Sayyidina Umar, kita buat hari pertama dalam Islam adalah hari Nabi datang ke Madinah. Bulan tu bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Jadi tahun yang Nabi datang ke Madinah tu adalah tahun pertama dalam agama Islam. Sebab tu dia panggil tahun 1 Hijrah, 2 Hijrah sampailah sekarang 1444 Hijrah tahun sekarang. Sebab ayat ni lah awwal yaumin. Di situlah bermulanya kalender Hijrah. Zaman Nabi tak ada lagi. Habis tu Ustaz, kenapa awal Muharram? Kita tak sambut awal Rabiul Awal. Nabi sampai ke Madinah, hijrah daripada Mekah ke Madinah sampai Rabiul Awal. Tapi kita sambut awal Muharram. Tahu tak kenapa? Kerana memang Nabi sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Tapi perancangan, desas-desus untuk hijrah tu telah bermula sejak bulan Muharram lagi. Sebab tu kita panggil awal Muharram, detik permulaan. Ingat tak lagu tu? Nama atas lagu tu. Kenapa awal Muharram? Sebab walaupun Nabi sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal, bulan Muharram tu dah ada perancangan, persiapan rapi, perbincangan dah ada dah kat situ. Bulan Muharram. Sebab tu tahun hijrah kita bermula pada awal Muharram. Boleh? Ini sekadar ringkasan je lah. Habiskan. Fihi, sambung ayat ni. Fihi di dalamnya, maksudnya dalam Masjidil Haram tu, dalam Masjid Quba tu, rijalun lelaki-lelaki,
Yuhibbuna yang sukakan. Yuhibbuna yang sukakan. An untuk suka untuk yatatahharu mensucikan diri, membersihkan diri. Yatatahharu mensucikan diri, membersihkan diri. Okey? Wa dan yatatahharu tu taharah lah, taharah. Allah yuhibbu suka al-mutatahhirin, orang yang selalu membersihkan diri. Orang yang selalu membersihkan diri. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Ena terjemahkan, Puan Ena. Tak ada, Puan Ena dah keluar. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Ena dah keluar. Okey, tak apa. Tolong terjemahkan ayat kita sekarang. Puan Zanaria, terjemahkan Puan Zanaria boleh? Mula Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya lelaki-lelaki yang sukakan untuk mensucikan diri dan Allah suka orang yang selalu membersihkan diri. Okey, baik. Allah puji penduduk-penduduk Quba. Allah puji penduduk-penduduk lelaki-lelaki yang berada di sekitar Masjid Quba. Masjid ni ada dua pendapat lah. Ada pendapat mengatakan Masjid Madinah, ada pendapat mengatakan Masjid Quba. Tapi masjid yang lagi kuat, pendapat lagi kuat adalah Masjid Quba. Sebab ada perkataan awal yaumi. Menurut riwayat Imam Sayuti, Imam Sayuti berkata dalam kitab Darul Mansur, Rasulullah SAW pernah bertanya orang-orang Quba, apakah amalan kamu yang special sampai Allah turunkan ayat puji kamu ni? Ayat ni Allah puji lelaki-lelaki di Masjid Quba. Allah puji sebab mereka suka bersuci. Yuhibbuna, mereka suka. Kita bersuci juga. Tak nak semayang, tak nak baca Quran, tak nak tawaf, kita bersuci lah. Ambil wuduk. Kita suci daripada hadas besar, hadas kecil. Betul kan? Kita bersuci juga. Tapi mereka ni memang suka bersuci. Sentiasa dalam keadaan bersuci. Sentiasa dalam keadaan berwuduk mereka. Jadi Nabi tanyalah orang-orang Quba ni, apa amalan kamu yang special? Sampai Allah turunkan ayat tentang kamu ni. Okey? Maka mereka jawab, kami tidak ada amalan lain ya Rasulullah. Melainkan kami ni, lepas kami istinjak dengan batu, lepas buang air besar yang kecil, kami basuh pula dengan air. Tuan-tuan nama, pada dalam bab istinjak, guna batu boleh, guna air pun boleh. Istinjak, guna batu, sekarang guna tisu lah kan. Dalam bab istinjak, guna batu ataupun tisu, ataupun guna air. Yang afdal, dua-dua. Antara air dengan batu, air lagi afdal. Antara air dengan tisu, air lagi afdal. Istinja. Tetapi yang lagi afdal ialah menggunakan dua-dua. Guna tisu, pas guna tisu, guna air pula. Itu lagi afdal. Jadi mereka cakap pada Nabi SAW, kami istinja dengan batu. Lepas pada tu kami basuh pula dengan air. Maka Nabi kata, itu bagus. Teruskanlah begitu. Itu bagus, teruskanlah begitu. Jadi oleh kerana amalan mereka suka bersuci, dan ketika mana mereka bersuci, buang hadas besar dan kecil, air besar air kecil, mereka sucikan dengan sungguh-sungguh, maka Allah turunkan ayat puji mereka. Allah puji mereka, Allah suka orang yang sentiasa mensucikan diri. Sebab orang-orang di Quba, bukanlah maksudnya orang tempat lain tak bagus juga. Tapi kat Masjid Quba ni, mereka sungguh-sungguh dalam jaga bab bersuci. Maka Allah kata, Allah suka orang-orang yang sentiasa bersuci. Sebab tu makruh kalau seseorang sengaja berada dalam keadaan hadas besar. Okey, makruh, dia sengaja. Tak salah pun. Lepas subuh dia tidur, mimpi keluar air mani. Kita malam dia wajib lagi. Bukan nak sembahyang pun lagi. Bukan nak baca Quran pun lagi. Pergi pasar, pergi mancing, pergi mandi kolam, apa semua. Contoh. Balik-balik dekat Zuhur barulah mandi wajib. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak harap. Tapi makruh. Kerana apa? Allah suka dengan orang yang suka dengan membersihkan diri. Ayat ni sama macam ayat dalam surah Al-Baqarah. Tolong baca dia, Wan Izawan ni boleh, surah Al-Baqarah. Sebab tu, tak boleh jemaah isteri melainkan setelah isteri itu membersihkan diri. Ni bab ni lah, bab wanita yang haid. Okey.
Saya cari muka surat aja. Surah Al-Baqarah, muka surat 35 ayat 222. 35 ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, iaitu jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang yang sentiasa menyucikan diri. Masih puan. Apabila mereka dah suci, maksudnya bukan sahaja mereka suci pada haid. Mereka dah bersuci, mereka mandi wajib. Barulah boleh jima' mereka. Jadi Allah suka orang-orang yang sentiasa bertaubat dan Allah suka orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sunat bagi kita sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Sunat bagi kita berada dalam keadaan berwudu. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sama minggu depan insya-Allah. Masih lagi mengenai bab masjid, kita sama minggu depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan ada masa, type kat Google kisah Masjid Dirar. Jumpalah ayat kita baca ini. Boleh? Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa tak baik saya minta maaf. Kita jumpa lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Recording Sama-sama. stopped. Sama-sama semua.